Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat, salam kasih sayang, salam segala-galanya salam. Okey, bertemu lagi kita pada petang ni. Sekarang ni jam 5.30 dah. Jadi saya dah nak balik ke rumah saya. So saya ambil masa sekejap lah untuk berkongsi pengetahuan, berkongsi pengalaman yang mana dapat memberi manfaat kepada sahabat-sahabat sekalian. Okey, pada petang ni saya nak jawab sekejap soalan-soalan yang mana kawan-kawan semua tanya. Lepas tu yang kedua saya nak berkongsi pengalaman saya jatuh payung. Okey, jatuh payung terjun ni saya nak kongsi benda yang dah lama dah saya simpan. Lebih kurang 2011, lebih kurang 10 tahun lah saya jatuh payung terjun lah. Nampak tak ni wing ni? Ni wing yang saya qualified saya lah. So terjun bebas lah pakai apa yang orang kata pre-fall ni. Nanti saya cerita lah. Okey. Okey, yang pertama saya nak tanya, saya nak cerita pasal banyak yang komen. Banyak komen 3,000, 4,000 lebih komen. Jadi saya jawab yang setakat mampu saya. Bila saya tengok komen-komen banyak yang puji saya sangat ni, saya pegang kertas catatan saya ni. Banyak yang puji sangat. Jasa lah, puji, berterima kasih. Saya rasa pujian tu macam terlampau besar sangat lah. Padahal saya buat kerja yang mana saya kena buat. Kerajaan bagi gaji pada saya. So saya hanya sekadar lakukan tugas saya sajalah. Dengan pujian-pujian tu saya rasa macam terharu dan macam tak layak lah terima pujian-pujian yang sangat ni. Ada juga yang mendoakan saya doakan kembali lah apa yang tuan-tuan semua doakan saya. Saya minta kepada Allah kembalikan doa-doa ni kepada tuan-tuan balik, malahan dapat kembali yang berlipat ganda lah, lebih lagi daripada tuan-tuan doakan saya lah. Lepas tu lagi saya nak cerita lagi, kalau kata komando ni kan, komando ni dia sebenarnya dia orang biasa saja. Dia bukan lahir di planet Marikh ke, dapat latihan di planet Mushitari, lepas tu turunkan ke bumi melaksanakan tugas. Tak. Komando ni orang biasa juga. Kulit saya ni kalau kena batu ke, kena apa pun tetap tercalak juga. Kalau apa-apa pun saya pun luka. Jadi saya orang biasa. Saya pun makan nasi juga, mandi macam tuan-tuan juga. Makan nasi saya lebih lah sikit, tengok badan lah. Mandi saya. Tapi kalau masa basic komando, sebulan sekali ke, sebulan 2 kali kot. Kalau proper mandi lah. Yang lain-lain tu hanya dengan mandi dengan peluh semualah. Okey. Lepas tu lagi tentang temu ramah yang saya nak temu ramah tu. Orang yang saya nak temu ramah tu jauh, duduk jauh. Okay, saya kena cari masa yang sesuai untuk saya temu ramah dia. Saya janjilah dengan tuan-tuan semua nanti saya akan cerita yang ENE, Escape and Evasion, iaitu cerita yang real terlepas dari tawanan di negara asing. Okay, saya cerita yang tu. Lepas tu lagi banyak orang tanya saya pasal latihan khusus asas komando lah. Bagi saya, latihan khusus asas komando, tak kira negara mana pun, latihan yang paling sukar dan sangat-sangat sulit, sangat-sangat teruk di dunia saya rasa. Yang mana tidur kami dikawal, kami dapat tidur sikit saja. Lepas tu makan dikawal, latihan kami tidak menentu. Elok time tidur, okey bangun kita akan berlari 5 batu. Jadual latihan kami tidak dimaklumkan. So hanya yang cekal saja dapat melepasi ujian khusus asas komando selama 3 bulan lah. Tapi apa yang saya cuba kongsikan, kalau kita ada kemahuan, kita ada minat, niat kita tu betul-betul jelas, insya-Allah kita akan dapat. Sebab apa? Sebab kita akan dibimbing oleh jurulatih yang dah melatih beribu-ribu orang dah selama ni. Ikut nasihat dia, dengar cakap dia. Dia bukan bidang komando saja. Apa yang saudara-saudari, tuan-tuan perempuan nak dalam hidup ni, tentukan benda tu jelas. Makna dia, kita nak apa? Sebenarnya apa yang kita nak? Lepas tu bila kita nak, contohnya kita nak balik ke Melaka sekarang ni. Saya nak balik Melaka.
Okey, jelas. Sebab apa saya nak balik Melaka? Saya balik Melaka, saya nak ambil kunci rumah. Okey, nak balik dengan apa? Saya nak balik naik motor. Okey, naik motor, cerita dia macam ni. Dah nampak dah tu. Berhenti di Seremban, isi minyak, pergi ke Melaka, bertolak daripada sini pukul 6, pukul 7 kita akan sampai, ataupun 7.30 kita sampai, ataupun pukul 8. Kalau nak balik dengan kereta, ini dia punya cerita dia. Jadi, semua setiap sesuatu perkara, apa yang kita nak, kalau kita tanam betul-betul, kenal pasti apa yang kita nak, kita akan nampak jalan dia. Kalau kita pejam mata, kita nak balik ke Kedah, kita dah nampak dah. Oh, kita mesti lalui sini, bajet apa. Itu dia cuma cerita dah. Sebenarnya benda yang saya cerita ni adalah bagaimana nak berfikir. Nanti sampai masa nanti saya akan sharekan kepada tuan-tuan perempuan semua bagaimana kita nak berfikir. Kita nak fikir, kita nak menggunakan otak kita ni supaya kita fikir, kita berfikir. Nanti insya-Allah sampai masa saya ceritalah. Lagi ada yang cerita pasal sesat dalam hutan, pengalaman sesat dalam hutan, pengalaman mistik. Saya ni untuk maklumat, saya suka hutan. Saya sangat suka hutan lah. Saya bawa anak saya masuk hutan, masuk pukul 2 petang. Lepas tu maghrib dalam hutan. Lepas tu kami keluar malam, pernah tersesat dengan dia. Masuk ke dalam hutan 5 km ke dalam hutan. Cerita pasal dalam hutan ni, saya akan cari satu slot yang khas yang akan cerita tentang pengalaman hutan lah. So berbalik kepada matlamat saya pada petang ni, saya nak cerita pasal pengalaman saya jatuh payung. Tapi dalam masa yang singkat ni, saya cuba jawab sebab saya rasa saya perlu menjawab soalan-soalan yang tuan-tuan tanya masa dalam komen tu lah. Okey, cerita-cerita seram lah, cerita seram. Kalau saya nak cerita seram, saya tak pernah nampak benda-benda yang mistik yang ni lah dengan mata kasar saya. Tapi pengalaman saya nanti saya akan share. Saya pernah berjumpa dengan ular katam tebu kepala 2. Ekor dia kepala dia bukan cabang tau. Kepala. Benda ni berlaku dalam tahun lepas, hujung tahun lepas, di kawasan sebuah hutan simpan di sebelah utara lah. Saya dengan kawan saya sekarang ni jadi ketua pengarah di Melaka. Dia penjawat awam lah. Saya dengan dia lah cerita ni. Saya dengan dia yang mengalami sendiri. Nanti slot tu khusus saya akan cerita lah. Saya dah kaji benda ni, bagaimana kita nak buat. Nanti saya kongsi lah apa tanda dia, why, kenapa benda ni saya jumpa, apa yang telah saya lakukan sebab menyebabkan saya jumpa. Selalunya orang jumpa ni sebab apa. Contoh saya tanya lebih kurang dalam 5 ke 10 orang saya tanya, termasuk Sami daripada agama Buddha pun saya tanya apa maksud dia kan. InsyaAllah saya share. Tapi slot tu slot khusus lah. Okay, seterusnya lagi cerita pasal ragging dalam tentera. Ragging dalam tentera, kalau saya kata tak ada ragging tu, orang kata betul ke ni, tipu lah kan. Tapi kalau ragging dalam tentera, kalau kita lihat di sini, kita masuk asrama pun ada orientasi, kita masuk sekolah pun ada orientasi, masuk UiTM pun ada orientasi, kita masuk kerja di mana pun ada orientasi, masuk wataniah pun ada orientasi. Takkan masuk komando tak ada orientasi. Macam tu. Jadi bagi saya ragging ni sebenarnya dia adalah satu perkataan. Ragging, kalau kita sebut ragging saja macam benda tu negatif. Cuba kita kata melatih. Jadi kita jangan silap meletak ragging dan melatih. Beza dia antara dua ni adalah matlamat dia tu. So saya rasa saya nak letakkan ragging, saya di ragging, saya rasa saya tak boleh nak sebut tau, saya di ragging. So saya sebenarnya saya lebih suka saya dilatih oleh brother officer saya. Salah satunya dia bagi tahu tentang adat dan tradisi lah. Kalau kita masuk sesuatu institusi ataupun universiti, kita kena buat salah tau. Bila kita buat salah, supervisor kita ke pensyarah kita ke akan guide kita. Kita belajar daripada kita melakukan kesalahan. Jadi bila kita melakukan kesalahan, di situ ada pembetulan, bimbingan supaya kita faham, oh ini proses ni mesti dilalui oleh semua orang lah. Barulah dia akan mencapai tahap kematangan. Orang kata dia boleh berfikir secara rasional dan benda-benda yang baik. Bila dia mengalami benda ni kan,
benda yang negatif yang dia alami, dia rasa sendiri benda tu perit, so dia takkan buat pada orang lain kalau ikut falsafah dia lah. Macam tu. Seterusnya lagi nak cerita pasal, ada tanya ayah garang ke? Tanya saya kan. Saya tertarik juga dengan soalan ni. Ayah garang ke? Ayah saya garang. Tapi walaupun ayah saya garang, dia rajin bawa saya naik motor. Ayah saya dulu pakai motor CB100. CB100 PR186 nombor dia kot. Masa tu saya kecil lagi. Saya naik atas tangki tu, saya naik motor. Ayah saya bawa pergi Municipal Agar. Ayah saya bawa pergi kayu perahu. Dia masuk PDRM punya kayu perahu kan. Kayu perahu dia ikut bawa saya. Saya ingat macam tu lah. Ayah saya sentiasa bawa saya pergi ke mana-mana. Pergi, orang kata pergi pasar malam, ayah saya bawa. Ayah saya itulah ayah saya. Tapi dia garang lah. Kalau nak kata garang tu, dia garang. Kalau bagi 10 tu, dia boleh capai garang dia sampai 9. Tapi bila hati baik tu, dia boleh turun baik hati dia tu sama. Jadi orang kata stabil lah, stabil. Tapi kalau nak kata garang macam pukul anak ke garang tu, saya tak tahulah. Kalau perkataan garang tu sendiri kan. Ayah saya 3 hari lepas saya jumpa ayah saya di Kedah. Saya balik naik motor jumpa ayah saya. Kawan-kawan saya bawa kawan-kawan saya. Ayah saya pun dah 67 tahun kan. Doakanlah sahabat-sahabat semua, ayah saya sentiasa sihat. Okey. Lagi cerita pasal apa lagi? Ada banyak tanya saya pasal betul ke nak berlaku nak berlaku pencerobohan lagi. Pencerobohan. Saya seriously, saya sebagai anggota tentera, saya tak dengar pun. Tak dengar pun benda-benda kata kita negara kita nak diceroboh, nak di-attack setakat ni lah. Ini saya punya pendirian peribadi saya. Okey, lagi tanya pasal komando sejuk. Tuan, apa itu komando sejuk? Komando sejuk adalah, nampak tak ni? Ni beri kan? Ni beri ni ada pelapik tau. Pelapik ni lambang formasi. Ni markas grup Gerahas ni. Dia punya tu. Kalau komando sejuk, dia tak ada pelapik. Dia tak ada pelapik. Dia hanya ada harimau ni lah pekat. Untuk nak dapatkan pelapik ni mesti lulus kursus asas komando baru dapat. Jadi kita panggil sejuk lah. Komando sejuk. Lagi satu lagi, dia pergi kursus asas komando, dia gagal. Dia balik unit, dia tetap di unit tu, dia ditumpangan unit tu, dia pakai agak beri ni. Cuma pelapik dia tak ada. Kita panggil komando sejuk lah tu. Lama saya tak dengar komando sejuk. Okey, lagi tanya saya lagi. Okey, Paskal, Paskau, JJK. Apa yang tuan-tuan tanya tu? Paskal, pasukan khas laut. Paskau, pasukan khas udara. JJK, grup Gerahas, Special Forces ataupun pasukan khusus tentera darat. Jadi komando darat, komando laut, komando udara. Kata sama ke? Dia kalau kata komando ni satu dunia, saya sama lah. Saya dah cerita dah sebelum ni. Cuma dia duduk di unit darat, laut, udara. Macam tu. Itu beza dia lah kan. Lepas tu lagi dia tanya, adakah sama psikologi seorang komando dengan psikologi askar biasa? Bagi saya tak sama. Sebab tak sama sebab yang membezakan dia adalah dia panggil latihan berintensiti tinggi. Dia panggil high intensity punya training. Mana dia orang biasa macam ujian berlari tentera, anggota tentera 2.4 km. Kalau komando 3.6. Pasal tu dia kata seorang komando sama dengan 5 orang askar biasa, infanteri. Macam itulah. Jadi kenapa 5 orang? Sebab dia sama. Seorang komando dia sama. Sebab seorang komando ni dia ada kepakaran dia boleh buat tinjau dia ada. Kalau nak kata sniper pun dia boleh buat. Nak kata dia boleh buat kepakaran dia tu yang dia memiliki. Contoh saya, kepakaran saya daripada terjun. Saya ada kepakaran menyelamat tebusan, khusus lah. Saya ada lagi apa lagi? Macam tu je lah. Khusus saya tak banyak sangat. Jadi atas kepakaran, contoh macam letupan, dia boleh buat letupan. Jadi seorang komando sama dengan 5 orang. Makna dia keupayaan dia tu. Pasal tu Gerahas ni, komando ni dia 5 orang. Dia segrup dia 5 orang kan. Kita panggil ronda kumpulan kecil dululah. Jadi walaupun kita 5 orang, kita ada banyak tumpuk. Macam dekat di masa di Gubir, di Banding kan, masa Tasik Banding kan, masa operasi melawan komunis dulu kan, Banjaran Titi Wangsa tu, kita kumpulan kecil saja, tapi kita 5 orang
5 orang kita akan cover dia, kita akan kepung dia. Jadi bila berlakunya satu serangan, pam, 5 orang kena apa, yang lain tak akan jadi kita akan dapat bantuan daripada pasukan sahabat kita lah. Kapal laut tembak daripada laut ke, dapat daripada meriam artileri akan bagi fire support ke, daripada Air Force akan bagi drop kita punya 500 pound atau apa bom macam tu lah. Konsep dia, cerita pasal konsep dia. Geras ni dia 5 orang, dia kecil saja. Pasal tu kalau kita kata surrender komunis kan, penganah komunis yang surrender tu, dia beritahu kan, ini saya pun terbaca dan juga dengar brother-brother saya cerita kan. Dia cerita komunis dia kata, dia kalau dia nampak orang yang pakai beri macam ni dalam hutan 5 orang, dia bergerak jauh-jauh tau. Seorang lebih kurang dalam berapa meter lagi, 10 meter, 15 meter seorang, dia move pelan-pelan. Dia tak akan tembak. Dia kata kalau grup ni, kalau pakai kepala rimau ni, tentang kepala hijau ni kan, kami masuk op dalam hutan pun kami pakai beri lah. Kan, dia kata jangan tembak. Kita tembak grup ni nanti, dia akan jadi point situ, dia akan call kawan dia akan kepung, cepat. Jadi dia tak tembak. Itu maklumat daripada penganah komunis yang serah diri lah. Kan. Jadi cerita pasal psikologi komando dengan askar biasa tak sama. Beza dia sangat-sangat jauh. Beza dia cara pegang weapon pun lain, pakaian pun lain. Yang saya sebagai seorang ahli psikologi saya melihat tak sama. Pemikiran dia tak sama, tingkah laku tak sama, emosi dia tak sama. Makna dia seorang komando ni, dia bila melalui latihan yang tinggi, yang teruk tu, dia punya keupayaan dia lain, dia dah tahu dah sempadan dia sampai mana, dia dah tahu dah. Macam ni lah, kursus komando ni, tuan-tuan ambil kain basah kan, kain basah sampai kering. Macam tu lah kita masuk kursus komando. Dia akan uji kita ni sampai kita keupayaan sebenar kita ni keluar, dan kat situ kita nampak sepadan kita lah. Kita boleh pergi, tak boleh pergi. Walaupun kita dah surrender tak boleh pergi kan, tapi disebabkan semangat tu orang sebab dia sebut saya komando saya kan, dia datang satu benda tu, saya tak tahu benda apa, dan tiba-tiba dah rasa dia boleh bangun, dia nak berlari lah. Dia nak teruskan, dia tak mau surrender. Itulah. Lepas tu pula lagi ada seorang pegawai saya, dia tanya saya kan, siapakah pegawai senior yang kamu suka? Saya sendiri saya cakap, saya harap dia tengok channel saya ni, Lieutenant Colonel Besar Abdul Halil bin Makno. Saya panggil dia Abang Enggo. Saya tanya dia, tuan, Abang Enggo tu apa? Abang Enggo tu panggilan setelah saya balik misi di Kongo. Dia cakap gitu. Abang Enggo. Kena Haji Halil dah besar dah. Itulah. Ada ramai lagi pegawai-pegawai yang banyak membantu saya, terkesan ada dalam hati saya lah, ada dalam hati saya. Pengarah risik saya, Datuk Abdul Rahim Muhammad, Brigadier General, lepas tu Datuk Osman, itu semua kawan-kawan saya yang membantu saya lah, yang bantu saya sampai saya dapat sambung belajar. Saya sangat berterima kasih kepada dia orang. Dia orang pun dah penghujung, Datuk Osman pun dah penghujung dah, Datuk Rahim pun akan pencen dah lah. Okey, saya rasa saya jawab lah tu lah. Penuh saya tulis ni. Tak nampak lah. Tu. Banyak saya tulis, saya cuba jawab. Okey, hari ni saya nak cerita pasal pengalaman saya jatuh payung terjun lah, yang mana mengubah hidup saya lah. Okey, 2011 saya jatuh payung. 2011 masa tu, tak silap saya, 9 hari bulan Februari lah, kalau tak silap. 9 Februari ke 11 Februari kan. Saya masa tu saya nak melaksanakan penerjunan payung terjun pre-fall dengan helikopter. Masa ketinggian 10,000 kaki tu kan, 10,000 kaki, handphone saya masa tu saya tak tutup, saya pakai Nokia yang panjang, yang warna silver. Masa tu helikopter tengah climb tu, nak naik sampai 10,000 kaki. Masa tu dalam 8 ke 9,000 lah saya rasa. 8 ke 9,000, handphone saya berbunyi, tit, mesej masuk. Saya kata, kenapa macam mesej boleh masuk ke dalam ketinggian ni kan? Saya buka mesej, adik saya hantar. Adik saya nama Syafiq Yusof. Ina selamat melahirkan bayi lelaki pukul 9. Saya tengok jam saya pukul 9 pagi. Saya duduk atas 10,000 kaki tu, dalam helikopter saya nak terjun tu. Saya tengok, ya Allah, saya kata, kenapa handphone saya boleh dapat mesej tu? Saya tak baca lah, tak apalah, saya kata, lupakan kan. Hati saya terdetik,
Kalau lahir orang baru, orang lama akan pergi. Saya ni orang lama ni. Anak buah saya Haziq nama dia, baby Haziq. Lahir pukul 9 pagi. Saya kata, ya Allah, saya kata, kalau aku nak terjun payung ni, kalau orang baru lahir, orang lama akan pergi. Saya fikir, saya cek payung saya semua kan, rem terbuka, saya penuju yang ketiga. Penuju yang pertama, Pegawai Waran Roslan, dia dah pencen. Penuju yang kedua, mantan bekas Panglima Guru Gerahas. Saya penuju yang ketiga, saya follow dia di belakang. Penuju yang pertama, follow me, dia kata. So, kita akan terjun, kita akan terjun kan. So, penuju yang keempat, yang kelima, saya tak ingat siapa yang saya ingat, 1, 2, 3 sajalah. Terjun semua. Masa dekat pintu helikopter tu, saya kata apa nak jadi lah, saya kata. Apa nak jadi lah, saya kata. Sebab yalah, saya terfikir orang lama akan pergi kan. So, saya terjun lah. So, terjun semua, kita pre-fall semua. Lepas tu kita buka payung masa 5,000. Payung saya kembang elok, Alhamdulillah. Payung saya kembang elok kan. So, saya bawa payung saya apa semua. Pada ketinggian lebih kurang 1 kaki, 1 lebih kaki, saya silap kendalikan payung saya masa nak mendarat tu, saya kasar kan. Sebenarnya nak kata kasar tu betul saya tindakan saya tu, tetapi kenapa saya kasar? Kerana penerjunan yang kedua, orang yang kedua tu kan, dia sudah bawa nak pergi langgar speaker dah, saya nampak speaker. Kalau saya follow dia kan, saya akan langgar speaker. So saya elak speaker. So bila saya elak tu, payung ni dia macam tu tau, payung tau, dalamnya ada angin tau, kita akan bawa angin ni sampai bawah. So make sure angin ni kita jaga elok. Di atas kita boleh bawa macam-macam lah, tapi bila sampai di bawah, kita kena jaga angin tu. So saya turn. Bila saya turn situ kan, angin ni keluar. Macam tu. Dia macam belon kita tiup, kita lepas. Macam tu kan. Ada sound effect lagi. Kan, keluar. Jadi payung di atas tu, dia buang angin tu, saya duduk di bawah. Payung di bawah, saya di atas. Payung terhempuk saya tau. Saya nak menghadap ke depan macam ni, dia pusing ke belakang, dia hempuk saya di belakang, lebih kurang dalam 50 meter ke belakang. Dia baling saya jatuh, terduduk, pecah tulang belakang saya ni kan. Pecah tulang belakang saya ni. Saya tak ingat parah masa tu, masa dia baling saya tu kan, jatuh saya tak ada nafas. Nasib baik saya jatuh di atas tanah yang tinggi tau. Situ ada kebun temikai tau, dia ada batas temikai, tapi temikai dah tak ada dah. Satu dia ada bongkuai tanah yang tinggi. Saya jatuh, terbenam saya jatuh kan. Saya landing dengan ni lah, dengan batok saya ni, dengan buntut saya ni, dengan bungkok saya ni. Landing satu kan, dengan apa kaki, landing satu, boom, jatuh tu kan, terduduk kan. Saya tak ada nafas. Saya tak ada nafas. Saya jatuh hentakan tu sangat kuat. Jatuh kan semua kan, saya tak boleh nafas apa semua kan. Apa yang saya bayang, habislah aku tak boleh jadi general lah, aku tak boleh jadi Panglima Gerahas lah. Cita-cita yang tinggi lah. So saya kata itu yang saya fikir. Bukan nak fikir Tuhan ke, fikir apa tak terfikir macam tu. Yang saya fikir, alamak habislah aku. Saya bayang dah bini saya suruh saya dengan kursi roda. Saya ke badan saya ke bawah lumpur, saya tak boleh bergerak. Saya dah bayang semua kan. Jadi kawan-kawan semua datang, saya melekat, saya tak boleh nak bergerak lah. Kawan-kawan doktor pun datang, tarik kaki pelan-pelan. Saya tak ada nafas ni. Saya tak ada nafas. Datanglah diorang bawa oksigen, doktor bawa pergi. Saya seduh. Baru saya faham, itulah nama dia bantuan pernafasan. Oksigen datang pada saya. Saya dapat seduh. Tapi badan saya jam, lekat tu itu tak boleh nak ni. Diorang tarik pelan-pelan semua naik atas stretcher, baru saya boleh lurus. Apa semua kan, kawan-kawan ni biasalah. Datang bawa komando dia melawak dekat tempat. Dia tak kira orang tu dah sakaratul maut. Dia tak kira kawan-kawan kan. Sebab kita tak tahu kawan kita apa cedera kan. Nampak saya macam tak serius kan. Jadi bawa saya temikai buruk ni. Datang main ziarah kawan sakit. Ada yang datang macam buat tangan Yasin. Saya dalam keadaan sakit, ada baru orang tengok orang dia celaka. Aku dah nak mampu ikut dia melawak. Saya katakan itu kami punya ni lah. Lepas tu bawa atas stretcher, luruskan apa semua kan. Panggil ambulan, doktor suruh saya angkat kaki, tak boleh angkat. Saya tak boleh angkat dah. Nak gerak pun saya tak boleh gerak. Pinggang ke bawah saya habis lah. Tak boleh bergerak. Jadi masa tu bila dah macam tu, saya bayangkan anak saya dah habis, career saya dalam Gerahas dah gelap. Masa depan saya gelap, saya akan dihantar balik ke unit Askar Melayu. Saya dah jadi cacat. Macam tu saya fikir macam-macam lah.
Orang bawa lah naik ambulans semua daripada Padang Terap tu nak pergi ke hospital Sultan Nambaya tu lebih kurang kat sejam juga lah. Jalan dia berlopak gedugang. Aduh, pelan sikit oi, bawa ni sakit. Tuan ni dah habis pelan dah ni tuan ni. Dia kata ni. Kalau berlari naik gerek pun boleh potong ni. Okay. Gedugung. Sebenarnya bukan pasal pelan laju. Jalan tu yang berlopak kan. Dulu sampai Sultan Nambaya, doktor pun x-ray saya semua. Lepas semua doktor kata tulang belakang saya hancur tulang belakang saya kan. So masa tu macam mana saya kata saya kena operate. Doktor kata kena tak boleh doktor tak boleh. Dia kata kita kena operate. Lepas bayang dah habis lah, gelap masa depan saya. Jadi hancur lebur lah cita-cita saya apa semua kan. Saya akan pakai name tag warna merah ni. Orang cacat BE kan, base employment ni kan, warna merah maksud orang cedera lah. Dulu cedera putih kaki, kena baby trap, perangan kudung, kena tembak kan. Sekarang ni saya jatuh payung kan. Saya rasa macam tak boleh terima kenyataan lah. Kenapa benda ni berlaku pada saya, ada apa dosa saya. Macam-macam lah dia bermain lah. Dia main sampai 4 tahun. Tahun keempat tu maksimum lah tu kan. Maksimum lah. Lepas tu emosi saya tak stabil. Lepas tu saya sentiasa low moral down. Kawan-kawan pun datang sekejap bila kita sakit kan. Bila kita dah ni dah orang layan kita macam biasa balik. So benda tu berlalu 10 tahun. 10 tahun saya di bawah tahap yang dalam kita punya ni dalam tu tak. Benda tu kita tak boleh nak cerita pada siapa, kita tak tahu nak keluar macam mana. Kekuatan saya ada anak dan isteri dan keluarga lah, mak ayah saya semua yang bagi support. Jadi kalau siapa-siapa di antara ahli keluarga kita kan yang dapat kemenangan ke apa ke, kita mesti support dia. Kita mesti support dia sebab perasaan tu dia terlampau dalam, sorrow tu kan. Badan saya naik, saya makan, saya tak jaga, saya tak exercise, saya dah malas dah. Kerja saya buat kerja. Mula saya jadi negatif, saya lihat satu benda jadi negatif. Jadi lama lah sebenarnya, saya nak move on tu kan. Lama 10 tahun tu, kalau kata 8 tahun, 9 tahun tu lah. Dia nak move on tu tak boleh tau. Sampailah saya masuk balik universiti, saya tetapkan balik saya punya apa matlamat hidup saya sebenar, apa yang saya nak dalam hidup. Lagi apa yang saya boleh capai, apa yang saya tak boleh capai. Mana dia, saya cuba memikir benda yang saya boleh capai saja. Benda yang saya tak boleh capai, luar kawalan saya tak mau fikir. Itu yang benda-benda yang saya dapat, yang saya boleh share, benda yang penting dengan kawan-kawan semualah. Contoh dia macam saya nak stop filem ni, recording ni, boleh atas pilihan saya, mana saya boleh capai. Ataupun saya nak main kerja, naik kereta ke, naik motor ke, naik gerek. Kalau kata yang tu saya boleh kawal, saya boleh capai. Itu saya akan fikir. Tapi kalau orang kata macam mana kita nak pelankan angin deras sangat ni, hujan tak berhenti ni, macam mana kita nak perlahankan hujan? Benda tak dicapai, saya tak mau fikir. Kalau kita fikir benda yang tak dicapai, matahari terang sangat ni, suruh Tuhan slow sikit ke apakah, ataupun kita guna power kita pergi, tak boleh. Orang gila ya kalau kita nak fikir benda yang kita tak ada kontrol tu kan. So itulah yang boleh bantu saya bangunkan diri saya balik. Saya tak mau fikir benda yang saya tak boleh kawal. Saya hanya fikir benda yang saya boleh kawal. Lepas tu saya masuk universiti, kali kedua saya masuk kan. Bantuan daripada profesor saya, Dr. Nasruddin Subhi, dan banyak pensyarah-pensyarah lain. Diorang psikologi ni, diorang faham dah. Diorang tengok kita semua kan. Dia dah tahu dah apa isu kita. Lepas tu dia bangunkan kita, dia guidekan kita, dia bimbing, bagi pengetahuan. Dapatlah saya sampai sekarang ni. Sampai sekarang ni macam kita baru sedar lah. Benda melibatkan pangkat, kita tak boleh nak kawal pangkat. Orang nak bagi pangkat, orang bagilah kat kita. Orang tak nak bagi, apa yang kita boleh buat? Kita jangan fikir benda-benda macam tu. Yang kita fikir macam mana kita nak bekerja, kita dibayar gaji, kita nak buat kerja kita. Kalau kita duk fikir benda-benda yang kita tak boleh kawal ni, aku dah senior ke apa ke kan, benda tu dia akan mengimbau balik kenangan-kenangan dulu. Dan satu duit, orang kata seduit pun tak guna. Kita duk tengok ke belakang, hari ni langgar dinding. Lebih baik kita tengok yang ke depan, perancangan kita apa, daripada kita fikir yang ke belakang. Kita tak boleh buat apa dah yang belakang tu. Pasal tu dia kata masa itu emas. Sebab dah berlepas dah.
Duit macam mana ada pun kita nak beli masa, kita tak boleh belilah. Lebih baik kita fikir fokus yang ke depan, apa yang kita boleh buat. Selagi saya ada ni, tangan saya boleh, never surrender. Ingat cakap saya, never surrender. Sebab kita masih boleh tarik nafas, tangan kita masih boleh angkat, boleh bergerak ni. Jangan surrender, teruskan. Jangan tengok ke belakang, tengok ke depan. Apa yang kita nak, tentukan apa yang kita nak. Aku nak ni, kejar benda tu. Kalau ada halangan, hadam dah, jangan lari. Halang ke apa ke, orang kata kayu ke, rebah ke, buluh ke, ataupun ulat kata tebu kepala dua je, teruskan. Langgap, kita anggap itu bukan halangan, sebagai cabaran. Sebagai cabaran. Siapa pun lah, tak kisahlah apa saja bidang pun kan, kita akan diuji. Ayat dia, hadap je, jangan lari. Itu. Jadi saya pandai cakap lah. Pandai cakap dulu pun teruk gak saya kena kan. Masa jatuh, peristiwa jatuh payung yang mengubah hidup saya 360 darjah tu semua kan. Nak berhenti, anak ramai, anak kecil-kecil, hutang rumah 1,000 lebih, hutang kereta 1,000 lebih sebulan, 1,000 lebih je. Bukan 1,000 lebih je. Saya potong rumah saya kecil je. Rumah saya potong 1,100. Kereta saya kena bayar setiap bulan. Lepas tu pinjaman peribadi lagi. Alung tak ada lah. Alung kalau nak pinjam kat saya boleh bagi Alung pinjam. Bukan saya pinjam kat Alung. Jadi kalau saya tak kerja, apa yang saya nak buat kan. Saya pun keupayaan saya dah tinggal 80%, 70% dah. Jadi saya teruskan kerja atas niat saya untuk anak dan isteri saya, mak ayah di kampung. Itu je lah matlamat hidup saya kan. Jadi saya harap perkongsian ni lama juga ni 31 minit ni. Untuk siri ke depan nanti kita bagi iklan sikit lah. Kita cerita pasal ulang kepala dua Kita duk cerita pasal formal, pasal akademik, pasal psikologi lah, pasal matlamat lah bosan lah kan. Kita cerita pasal ulang katam tebu kepala dua. Ekor kepala, kepala pun kepala. Jadi dia berlawan. Hani nak pergi sini, hani nak pergi sini. Ini memang cerita real lah, cerita saya lah. So terima kasih semua. Saya doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, berikanlah kemudahan, rezeki yang melimpah ruah kepada sahabat-sahabat saya ni semua. Pemudahkanlah segala urusan sahabat-sahabat kita yang lain, muslimi, muslimat ke, rakyat Malaysia semualah yang mana sedang diuji dengan kesusahan banjir ke, boh-boh orang Kedah panggil boh. Allah bagilah kekuatan, angkatlah segala kesulitan, sebab di sebalik kesulitan ada manisnya. Macam tadilah kawan saya hantar satu kata-kata kan, di setiap ujian, setiap kesulitan tu Allah janjikan ada kesenangan dan kebahagiaan, insya-Allah. So terima kasih banyak. Untuk episod yang seterusnya ni, yang kelima, 45 ni, saya nak cerita pasal pengalaman saya jumpa ulang katam tebu kepala dua. So terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Command and do. Terima kasih.